Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada anda yang malam ni kita ada penonton di Facebook. Masya-Allah. Malam ke-33. Ada ramai yang istiqomah Ustaz. Alhamdulillah. 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 Kalau ada top fan Ustaz, kita panggil dia top istiqomah fan. Top istiqomah fan. Itu level atas lagi. Betul tak? Kan? Top istiqomah fan. InsyaAllah. Mudah-mudahan dia menjadi fan kepada Allah, Rasul, Amin ya rabbal alamin. dan perkara-perkara yang baik. Top istiqomah fan. TIF. Ni baru punya. Tapi Facebook tak ada level tu saya bagi. Saya nampak ada few yang memang istiqomah dekat Facebook. Dan terima kasih yang menonton melalui YouTube juga live malam ni dan juga Instagram. Malam tadi kita tak dapat connect dan malam ni insya-Allah mudah-mudahan kita dapat connect. Cuma yang menonton di Instagram tu dia kena pusing, sengitkan sikit lah. Dia punya telefon tu dia kena lintangkan sikit sebab sistem dia tu tak boleh nak synchronize. Tak apa, yang penting phone sengit tak apa, janji bukan otak sengit, hati sengit. InsyaAllah. Jangan guna the power of sengit lah. The power of sengit. S juga tak bagus S tu. InsyaAllah. Jadi malam ni kita akan sambung Ustaz, bacaan Ratibul Atas. Semakin lama semakin dekat kita dengan penghujung ni Ustaz. Penghujung bacaan bersama ni. InsyaAllah kita menjangkakan kita akan masuk je Ramadan. Kita tidak lagi buat sesi Ratibul Atas bersama sebab kita nak fokus kepada ibadat puasa, tarawih insya-Allah. Jadi kita akan baca bersama dan kita ada lebih kurang lagi seminggu sampai hari Khamis malam Jumaat minggu depan. Pada malam pertama tarawih insya-Allah. Itulah malam yang terakhir kita bersama untuk kali ni, untuk Ratibul Atas ni, malam yang ke 39 tak silap saya. 38 atau 39 akan jadi hari terakhir. Baca sendirilah lengkap apa belum? Betul. Atau kita baca 2 kali. Allah. Okey, jadi untuk malam ni insya-Allah saya nak persilakan Ustaz. Kita start awal sikit ni Ustaz. Which is great. Kita akan buat apa ni? Bacaan dan insya-Allah sedikit perkongsian. InsyaAllah. Lepas tu Ustaz sibuk ada IKIM. Tak ada. Ada program IKIM malam ni. Ustaz akan baca surah Al-Mulk. Al-Mulk insya-Allah. Al-Mulk insya-Allah di radio IKIM. Insya-Allah. InsyaAllah malam ni khusus lepas habis sesi lepas Isyak, solat Isyak semua. Pukul 9 malam. Ustaz ada sesi, siapa yang nak follow radio IKIM boleh dengar secara online saya bikin ataupun secara live. Pun tadi juga bagus. Surah Al-Mulk adalah satu surah yang dituntut untuk dibaca setiap malam sebelum tidur. Fadilah dia adalah diselamatkan daripada siksa kubur. Kalau mungkin Ustaz boleh betulkan, surah Al-Mulk ni bila diamalkan, bila kita meninggal dunia, arwah ayah saya dia Ustaz ni dan disuapal. Jadi lemah sikit hafal ni, lambat sikit Ustaz. Baca juga tapi hafal ni tengah hafal ni insya-Allah. Saya baru baca Ustaz Ashraf suruh teknik menghafal bulan Ramadan ni. Dia mengajar teknik menghafal. Jadi surah Al-Mulk ni amalan ni dikatakan satu hadis sesiapa yang membaca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur dan seandainya dia meninggal dunia, di dalam alam kubur Allah akan bangkitkan peguam. Daripada surah ni ada lawyer yang akan defend kita dalam soal jawab kubur. Betul tak? Macam mana dia? Hujjah. Dia panggil masalah hujjah. Pembela. Peguam dia. Itu hadis ke apa tu? Itu hadis. Hadis Nabi SAW. So ada lawyer. Pembelanya daripada bila malaikat nak datang, dia akan pertahankan. Di hadapan Allah, dia akan pertahankan. Pada waktu tu kita nak lawyer Ustaz. Betul. Masa waktu tu mahkamah akhirat. Dia dalam alam kubur lagi kan? Alam kubur lagi mula. Kalau kita dalami kisah alam kubur ni, ngeri lah. Betul. Fikir pun dah ngeri lah. Lain kali kalau kita sempat, insya-Allah ada satu malam Ustaz cerita sikit pasal alam kubur ni. Saya mendengar kisah alam kubur ni, betul-betul langkah yang terakhir daripada 7 langkah orang terakhir tu. Kan bila tinggal je 7 langkah habis je. Terus datang malaikat. 7 langkah Ustaz. Kalau kita fikir 7 langkah tu berapa sangatlah. Okey, kita sambung dulu baca Ratibul Atas insya-Allah. Kita baca lepas tu kita sambung insya-Allah sikit lagi. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak Dok. Alhamdulillah. Awal kita habis. Allahu Akbar. Insya-Allah. Alhamdulillah. Malam 33.
Tasbih ni dah cukup 3 Kita cerita apa sampai ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin yang saya nampak penting bila dah masuk Ramadan tak, sebab banyak hadis yang saya baca sejak kebelakangan ni banyak cerita pasal lidah. Itulah antaranya, walaupun tak membatalkan puasa tu tak perlu qada, tapi jelas Nabi SAW sebut dalam hadis man lam yada' qaula zur, ataupun sebarang siapa yang tak boleh meninggalkan cakap bohong dan beramal dengan pembohongan, maka Allah tak perlukan langsung dia punya meninggalkan makan dan minum waktu puasa. Maksudnya puasa tu tak bernilai. Begitu juga hadis macam yang Nabi sebut, berapa banyak orang yang berpuasa, rubba min sha'imin, tapi sia-sia, hanya dapat lapar dan dahaga. Lalu para ulama kata antara perkara yang menjadikan hilang pahala puasa, yang dia puasa mungkin 10 jam, 12 jam itu, antaranya adalah mengumpat. Antaranya adalah lidah, mengumpat, namimah, mengadu domba, bohong, yang mana tiga-tiga ni semuanya daripada lidah. Dan itu yang Dok selalu ajar, yang Dok selalu kongsikan hati. Sebab apa yang lidah kita sebut, sebenarnya itu adalah daripada hati. Sampai ke satu tahap, lidah ni kalau tak dijaga, antaranya mengumpat, maka bukan sekadar dia tak dapat pahala puasa, tapi puasa tu tak bernilai, tak ada apa-apa. Yang mana Allah janji macam-macam untuk puasa, tapi kalaulah dia tak jaga lidah, mengumpat, bohong, tak bernilai puasa tu. Tak bernilai. Kalau kain buruk kita letak kat kaki pun ada guna. Ada nilai dia tu, ada manfaat. Kalau tak ada nilai ni mana lagi dahsyat daripada Betul tu. Dia sekadar lepaskan batuk di tangga, tak payah qada, tanggungjawab tu terangkat. Tapi daripada sudut manfaat dia, macam ada satu hadis tu disebut dengan jelas, antara manfaat puasa dia adalah perisai. As-shawmu junnah, dia adalah perisai. Maksudnya syaitan tak boleh tembus, nafsu tak boleh kalahkan dia. Sebab itu orang yang berpuasa kuat, dia boleh kawal nafsu dia. Tapi Nabi ingatkan, walaupun dia perisai, malam yuhrikha, jangan dilobangkan, jangan dirosakkan. Sebab bila perisai dah lubang, maka anak panah boleh tembus. Umpama macam, kalau saya bagi perumpamaan satu lagi contoh, kita di atas di atas sampan atau di atas bot, kalau satu lubang dah ada, maka air semua masuk, kita akan tenggelam. Betul Dok. Ada example lah. Betul Dok, sangat tepat. Maksudnya dah tak bermanfaat dah sampan tu, walaupun lubang tu hanya kecil. Sikit je cukup lah, tak lama lagi tenggelam lah kita. Betul Dok. Dan satu lagi saya selalu terkesan dengan hadis, saya fikir, barang siapa yang berpuasa dan keluar daripada Ramadan, betul, dan tidak diampuni dosanya, apa namanya? Sia-sia macam Nabi SAW dan sebut amin, tapi sebenarnya Jibril yang doakan, malanglah, celakalah untuk orang yang berlalu ni Ramadan tetapi tak mendapat pengampunan. Lalu Nabi SAW aminkan. Sebab itu adalah bulan yang penuh dengan cara-cara dapatkan keampunan Allah. Benar Dok. Terlalu banyak. So ni preview. Review untuk Ramadan ni. Persediaan tak lama lagi. Tapi memang dia saling berkait dengan 25 prinsip hidup luar biasa. Hati, sejahtera jiwa. Macam hari ni saya baca tentang sejahtera jiwa. Sebab satu hari saya baca satu tajuk, 1S, hari sejahtera jiwa. Macam Dok selalu sebut, bagi perumpamaan cawan, bila bersih, yang bersih keluar, yang bersih nampak. Tapi bila tidak, sebenarnya itulah bila kita banyak mengumpat, banyak bohong, banyak bercakap buruk tentang orang, banyak namimah, mengadu domba, sebenarnya kita punya hati yang masalah sebenarnya. Kita kalau tepuk air dekat atas air, kita tepuk tangan atas air, perciknya ke mana? Ke kita Dok. Ke muka kita. Betul. Itulah umpamanya hati. Masya Allah. Betul. Kalau kita tepuk, maksudnya kalau hati kita ni tidak stabil, bergelora ataupun tidak stabil, gelora tu lain. Bergelora maksudnya dia tidak tenang. Betul. Perciknya tu ataupun dia umpama kita atas bot, atas sampan, bila bergelora air tu kita gerakkan. Betul. Dia dua, satu memang dia gerak, satu lagi kita yang bergerak. Betul. Dia akan membuatkan kita seluruh kita akan bergerak. Kita sendiri yang tapi pasti dekat hati. Betul. Sejahtera jiwa tu ketenangan ni. Besar ni saya sebut pasal prinsip satu ayat bahasa Cina dia sebut Xing Jing Ziran Liang. Bahasa Arab. Saya sekolah Cina tu, ayat dia, prinsipal falsafah dia kat sini adalah bila hati kita tenang
Bila hati kita senyap, tenang lah maksudnya. Tenang, senyap, quiet, calm. Semua benda kita akan nampak tenang. Masya Allah. Betul. Dalam kesibukan macam mana pun kita akan berada dalam ketenangan. Sebab dalaman kita tu tenang. Kalau kita ni bergelora, berkocak, tak tenang, walau macam mana tenang heningnya keliling pun, kita akan lihat, kita akan rasa semuanya tak tenang. So diumpama macam contoh, macam kita sekolah dulu, kawan kita selalu cakap macam, panas lah ni kipas kan, tak ada aircon masa tu. So dia suka guna ayat tu. Kalau hati kau tenang, kau akan rasa semuanya tenang. Betul. Kau tak rasa panas. Betul. Kau rasa tenang je. Bila kau tak tenang, aircon sejuk pun kau rasa tak tenang. Berpeluh dah. Betul, sebab hati tu. Sebab hati tu. Jadi hati ni macam satu kalau kita ambil aircon tu macam termometer. Kan? Untuk penilaian bilik ni. Kan? Suhu bilik ni kan. Mula ke hati tu lah. Kan? Adakah suhu panas? Kalau suhu kita panas, panaslah bilik tu. Atau dalam diri kita dan kita bagi. Kalau dalam kita ni sejuk, sejuklah. Ini tak senang nak cerita, senang Ustaz. Betul tak? Sangat suka. Ini orang berlatih bertahun-tahun. Kan, berlatih, berzikir, selawat, nak tenangkan hati. Bimbingan penting, suatu saya nampak pentingnya bimbingan. Guidance. Kalau saya boleh, ada sikit masa, kalau saya boleh olah ataupun tambah sikit je daripada sebab Ustaz menyebut daripada the power of S, sejahtera jiwa tu kan. Saya nak relate dengan satu lagi S yang berkaitan dengan solat ataupun the power of sujud. Saya guna terma sujud lah sebenarnya. Saya ambilkan solat. Solat ni keseluruhan maksudnya ingat. Solat ni adalah ingat bahasa Arab ni kan. Jadi saya ambil sujud punya terma, umpamakan sebab saya nak menyatakan dalam poin ni, solat ingat dia umpamakan kita kena bawa kepada level kita solat tu umpama kita sedang sujud. Maksudnya kita ingat tu dalam keadaan kita tunduk. Betul. Bukan ingat dalam keadaan kita meninggi. Betul. Itu umpamalah. Sebab kalau kita tengok posisi sujud, dia adalah seperti air terjun. Air yang mengalir ke bawah. Masya-Allah. Kalau kita ni tegak, dia umpama tegak lah. Dan kalau kita sujud ni bahagian yang paling, kepala kita diletakkan bahagian yang paling rendah daripada makhluk. Betul. Daripada apa yang melata di atas bumi, kan, kita letakkan diri kita tu pada level yang paling rendah dalam solat. Kan, kita boleh ingat dalam luar solat, ingat juga. Betul. Tapi posisi yang membuatkan kita dapat the beauty of the maximum of solat tu adalah ketika sujud. Jadi saya guna terma the power of sujud. Saya tak sebut the solat. Betul. Asal dulu saya sebut solat, tapi bila saya fahami sebab Rasulullah sebut, SAW ke hadis sebut waktu yang paling kita dekat, hadis aqrabu ma yakunul abdu, waktu yang paling hampir dengan Allah. Betul, waktu sujud. Bukanlah kata waktu lain tidak hampir. Tidak. Tapi dia nak menyatakan betapa waktu itulah simbolikkan dia waktu yang paling kita dekat ketika sujud. Betul. That's why saya sebut the power of sujud tu, sebab ada juga hadis menyebut kata saya ketika itulah waktu yang kita boleh doa. Betul. Paling dekat kan, paling hampir. Jadi dalam konteks sejahtera jiwa ni, tak senang nak sujud dengan tenang. Hati dia, pemikiran dia tu. Saya tak kata orang lain lah, saya kata saya lah. Kan? Ramai orang pada waktu sujud tu susah Ustaz. Kan? Nak PKP ni kan, makan kita apa semua. Tu position yang kalau tengah lepas kenyang, semput. Tu position yang kalau boleh kita tak payah baca Subhanallah dia. Betul lah macam tu. So itu saat, padahal itulah saat yang paling dekat, paling mustajab, especially sujud yang terakhir kan, sebelum kita bangkit duduk antara sujud yang terakhir. Jadi the power of sujud tu saya tuliskan tu based on saya yang tak ada ilmu ni. Saya nampak kunci besar solat tu banyak, tapi salah satu daripada sujud. Benar. Dan itu waktu yang paling menguji jiwa. Kita sebab kolam jiwa kan, dia menguji jiwa kita sebab kita nak rendahkan diri kita. Kalau kita boleh lamakan dan extendkan dia, kita sedang membersihkan kolam jiwa kita. Dan kalau kita boleh pada waktu tu kita paling lama, kita tenang, kan, kita boleh berlamakan sikit dan baca dengan tenang. Sebenarnya kita tengah praktis. Tengah praktis. Allah. Betul. Dan sebab muka adalah wajah yang paling manusia banggakan.
dia bangun muka dia, air muka dia. Bila dia sanggup untuk berlama-lama dalam keadaan tenang hati dia waktu sujud, sebenarnya dia sedang tarbiyah diri. Tarbiyah diri dia. Benar tak? Betul, saya rasa yang bahagian antara yang paling cepat orang nak habiskan Sujud. sujud. Betul. Kan, apa lama sangat sujud ni imam ni. Betul. Kan, cepatlah sikit. Tak adalah kita nak bersujud terlalu sangat kan. Kalau besok pagi tak bangun-bangun tu berat. Betul. Tapi saya rasa mesej Rasulullah SAW kat situ punya indah, punya dahsyatnya bawa sujud dalam solat tu sendiri. Dan ada syarat pula nak sujud kan. Kepala tak boleh ada Betul. something yang menghalang kita. Tangan kita semua kena lengkap, Betul. anggota tu kena. Jadi saya fikir indahnya Banyak rahsia dalam sujud. dalam sujud tu. Banyak kunci besar dalam sujud Allah. Tapi saya ada yang sejahtera jiwa. Sebab sujud tu lah waktu yang tak boleh sejahtera. Kat situlah nak didik, nak ditarbiyah, nak dilakukan. Besar. Syukur, sujud syukur. Betul. Kan? Kalau kita baca Ayat. serta-serta surah, ayat-ayat serta ayat, Betul. kita disuruh buat sujud sejadah. Betul. Macam Semuanya dengan sujud. kan? Kalau dulu masa zaman-zaman Nabi yang tak tahu cara solat dia macam mana, sujud tu macam besar kan. Betul. Macam kalau diri sujud kan? Jadi saya yakin dalam kita tulis hidup luar biasa, kita nak yang terbaik kan. Jadi kita nak sujud yang luar biasa. InsyaAllah. Kita nak solat yang biasa, kita nak sujud yang luar biasa. Yang InsyaAllah. pada waktu tu kita serah total. Amin. Betul. Ya. Amin ya Rabbal. Misal, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Terima untuk kasih banyak. bawa Masya sejahtera Allah. jiwa tu. Amin. Amazing. Alright, jadi insyaAllah pada yang menonton, Allah alam, kita ni cakap-cakap je, kita tak ada, saya pun tak tahu apa-apa. Tak ada dah, Masya Allah, Tapi sangat. Ustaz punya point. Tak ada, sangat beneficial. Jadi kita harap insyaAllah kita boleh sambung malam besok untuk Ratibul Atas dan sharing lagi. Kita ada tinggal beberapa hari mudah-mudahan dan Allah bagi kita kesihatan Amin, amin. untuk dapat rasai Ramadan. Amin. Ramadan ni always bulan yang sangat luar biasa. Saya sangat merindui Ramadan dan saya sangat merindui Ramadan di Mekah dan Madinah. Dan tahun ni kita tidak ada Allah tidak bagi kita peluang. Jadi sangat luar biasa. Dan dia akan nanti insyaAllah tahun depan dapat berpeluang. Tahun ni Ramadan, tahun depan everything Allah susun balik Amin. dan kita boleh berpeluang untuk mengerjakan umrah insyaAllah, InsyaAllah. untuk haji dan dapat merasai Ramadan yang sangat berganda-ganda. Gandaan dia tak tahu macam mana nak kira kan? Tak cukup kalkulator lah nak kira. Gandaan dia Ramadan di sana. Tapi Ramadan di sini pun luar biasa kalau kita ambil peluang. Terima kasih banyak. InsyaAllah doakan kita. Dan Allah angkat semua doa-doa Amin, kita amin. semua insyaAllah. Allah mudahkan semua benda yang semua orang lalui, kesulitan Allah mudahkan. Kalau ada roadblock Allah angkat ya. Kalau ada bukan roadblock jalan, roadblock halangan dalam kehidupan. Roadblock jalan tu jawablah sendiri kan. Roadblock kehidupan mudah-mudahan Allah angkat. Duduk di rumah sebenarnya keadaan ni, kerana saya fikir apa Ustaz? Ni last lah duduk di rumah sebenarnya Allah bagi kita peluang untuk bersihkan diri. Bersihkan diri. Masa untuk refleksi diri. Kan? Masa untuk perbaiki solat. Saya fikir kalau kita kadang sibuk kan, kita tak ada masa untuk dengan keluarga. So ni peluang. Saya baru tulis dengan Titan semalam ke hari ni, saya tulis, saya sharing dengan dia orang, saya cakap one day insyaAllah panjang umur kita akan, apalah kita merindui saat ni, tapi kita akan teringat saat ni. Kita akan ingat momen ni, kita akan ingat momen kita baca Ratib Al-Atas selama 20 malam ni. Bukan mudah tu. Dan kita akan ingat. Kita boleh balik nanti insyaAllah banyak umur, kita akan ingat. Dan mudah-mudahan dia, apa yang baik yang kita buat ni kita boleh berterusan. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Puan Hafiz. InsyaAllah.